tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amin amin. Baca doa Allahumma arhamna bil Quran sikit Ustazah Asni untuk kita semua pada petang ni. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ustazah, ya rabbal alamin tu tarik sikit Ustazah, tarik. Tak kosong narik tu. Tak kosong narik. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Asni? Alhamdulillah. Sahabat kita muslim para muslimin muslimat yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, ya, di antara yang boleh kita
sebut namanya pada petang ini. Apa khabar Puan Ropiah Dola, Puan Siah Nordin, Puan Aznita Saad. Ni ada tak nama jiran ni? Tak ada Tak ada. Imah Nu'man, Puan Azizah Izzah. Apa khabar Siti Nur Amalina? Masya Allah. Ya, terima kasih semua yang bersama-sama pada petang ini. Ya, di mana Allah pada petang ini, sahabat-sahabat sekalian, Ustaz Asni kan, kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang surah semut. Surah An-Naml. Surah tu semut? Ustazah nak sebut surah tu semut? Jadi insya-Allah kita akan mulai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-19. Jadi insya-Allah Ustazah Asni akan baca satu ayat, lepas tu Ustazah sambung satu ayat. Kita ni lah satu ayat dan dalam masa yang sama kita boleh sama-sama perbaiki. InsyaAllah tuan-puan yang bersama-sama boleh lihat ayat Quran yang insyaAllah akan ada tertera pada skrin yang tuan-puan sedang tonton nanti insyaAllah. Sebelum kita tanya penonton Ustazah, sebab suara Ustazah hilang-hilang. Tak dengar dengar tapi kojap ada, kojap tak ada. Cuba pakai benda lah ni Pijah. Tak ada. Benda tu ada tapi nak nyucuk tu lubang tak apa. Okey. Tak boleh. Yolah. Okey, nanti nak tanya dekat semua yang mendengar ni jelas tak? Okey, jelas ke tak jelas Jelas tak sahabat-sahabat semua? Okey, nampak gaya kajang clear. Okey, okeylah, clear lah InsyaAllah kita doa macam baca cuaca pula. Kajang cerah. Suamban mondong. Okey, Ustazah, insyaAllah. Shah Alam clear Shah Alam clear, tidak mendung? Tidak mendung Okey. Okeylah. Pilah hujan. Waktu kikir hujan. Bangi sentiasa hujan lah Bangi hujan. Okey, ayat 15 Okey, silakan Ustazah Asni start dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Saya cuba buat suara, nak lembutkan suara macam Ustazah Hafizah, tapi tak mampu lah Ustazah. Tadi tu kan Ustazah Asni start tu dia punya apa ya dia panggil kalau mula-mula kita punya suara tu tinggi lah. Makam. Tinggi sangat Dia tahu naik tingkat 7 Ustazah. Key tu tinggi mana? Dia tahu naik tingkat 7, dia nak copek sampai langit. Bacakan maksud dia Ustaz ni. Baik. Ni sodak botol dah. Okey, ayat ke-15 maksud dia. Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan kami kelebihan berbanding kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia yakni Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar kurniaan yang nyata. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tenteranya daripada jin, manusia dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari. Habis dah ke Ustazah? Lagi satu lagi. Satu lagi Ustazah. Maka dia, yakni Sulaiman pun tersenyum, lalu tertawa kerana mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Sekian berita tafsir dari TV Al-Hafizah. Alhamdulillah. Ya, di mana pada ayat ini kan, ya, sahabat-sahabat semua, Ustazah Asni, Allah menceritakan kepada kita tentang kurniaan Allah yang maha luas yang Allah boleh berikan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah juga maha sempurna, maha hebat. Ya, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh bagi kesesatan pada siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh muliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh hina dan jatuh jelekkan sesiapa yang Allah kehendaki. Allah boleh lapangkan hidup siapa yang Allah kehendaki. Allah boleh sempitkan hidup siapa jua yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Demikianlah mutlak dan hebatnya kehendak Allah, dan demikianlah juga contoh yang dibawa, ya, yang kita boleh belajar dalam tadabbur kita pada ayat yang telah pun kami bacakan tadi, iaitu Allah berkehendak dan Allah telah mengurniakan kepada dua orang hambanya, ya, di kalangan para nabi, iaitu Nabi Daud alaihi salam dan anak kepada Nabi Daud alaihi salam, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Masya-Allah. Allah berikan, ya Allah ya Tuhan, terlalu hebat nikmat kurniaan Allah bagi. Ya, Allah bagi apa dia? Mari kita tengok apa yang Allah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah berikan kekuasaan. Ya, dia punya kekuasaan tu, Ustazah Asni, ya Allah ya Tuhan, hebatnya sampai meliputi wilayah manusia, meliputi wilayah jin, meliputi sampai kepada, ya,
boleh memerintah juga, ya, syaitan-syaitan, dalam ni ditulis setan, ya, dalam buku tafsir, sampai kepada syaitan-syaitan boleh diarah. Masya Allah, hebatnya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Jadi Ustazah, Nabi Sulaiman ni mewarisi tahta daripada ayah dia lah, kan? Yang mana di antara suara Ustazah hilang lah. Dan di antara Nabi cuba Ustazah dokek sikit dekat speaker tu. Nampak hidung. Maksudnya dia adalah di antara nabi-nabi yang menjadi raja, ya Ustazah? Ya, betul. Okey, Mai nak baca sikit ya penafsirannya. Silakan Ustazah. Kami telah memberikan Daud dan putranya Sulaiman sebahagian daripada ilmu, iaitu ilmu syariat, hukum-hukum, memutuskan perkara yang berlaku di antara manusia. Kami telah mengajarkan kepada Daud cara membuat pakaian besi untuk pertempuran dan mengajarkan kepada anak-andanya, yakni Nabi Sulaiman, bahasa burung. Dan apa yang berlaku kepada kedua-dua mereka telah menunjukkan betapa murni dan hebatnya kesyukuran kedua-dua mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika mereka mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, siapa datang tu? Grab food rasa tu. Tak masak Ustazah ni hari ni dah. Buat malu lah siapa. Okey, hilang idea dah. Kalau kita tengok balik dalam ayat yang kita baca tadi, apakah lafaz ataupun kata-kata yang telah disebut oleh Nabi Sulaiman atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan? Maka yang disebut oleh Nabi Sulaiman ialah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Tengok macam mana hamba Allah yang Allah berikan nikmat sangat hebat, sangat luas, sangat menakjubkan, tapi dalam masa yang sama nikmat itu tidak menjadikan hamba Allah ini di kalangan para nabi ini, ya, manusia yang lupa daratan. Bahkan setiap nikmat yang dikecapi, dinikmati daripada kurniaan Allah, semuanya itu makin menambahkan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, ya, serah diri kepada Allah, dan yang paling hebat sekali menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi perkara besar. Tadi yang macam Nabi Sulaiman baca kan, dalam pada dia memuji dan berterima kasih pada Allah tu, dia tak lupa sebut mak ayah dia. Macam Ustazah baru sebutkan tadi, wa ala walidayya, dan dia tidak lupa cakap nikmat yang dia dapat tu, dia ungkapkan juga sebutan nama ibu dan ayahnya. Itu yang hebatnya lah dan pengajaran untuk kita, ya Ustazah. Betul-betul. Ustazah Asni dan sahabat-sahabat semua, ini merujuk surah An-Naml kan? Tapi betul. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, surah apa Ustazah? Surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Suara hilang. Ayat yang ke-15, ini dah habis dokek kan corong kan ni? Corong. Dokek lagi Ustazah, Kena angkat. Tak apa. Muka Ustazah tak ada jerawat. Tak apa dah. Okey, dengar tak? Dengar. Macam ni lah. Kena macam ni. Okey. Tak apa Ustazah, sebab Ustazah punya tone, warna color tu sama dengan sofa belakang tu ngam. Tudung. Ayolah. Okey. Matching. Okey, boleh kan? Okey. Boleh. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Okey. Kurang lebih doanya macam dalam surah An-Naml, tapi ada beza kat ujung. Contoh, boleh rujuk surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allah maftah alaik. Allah yaftah alaik. Sayu Ustazah, sayu.
Jadi kalau tengok pada surah Al-Ahqaf ayat 15, bukan saja sebut pada sisi mengingati nikmat yang Allah berikan kepada mak ayah kita, bahkan juga mengingati keturunan yang Allah kurniakan kepada kita ini supaya Allah memperbaiki dari sisi keturunan agar anak kita menjadi orang-orang yang baik. Dan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ni, Ustazah Asni dan sahabat-sahabat sekalian, ayat sebelum doa Rabbi Auzi'ani ini, ia adalah ayat yang memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Masya Allah, amin, amin. Sebenarnya orang yang bersyukur ni, macam ni ayat dia macam ni. Sebenarnya anak-anak yang soleh ini adalah anak-anak yang bersyukur kepada Allah. Ya. Bila kita nak sebut berbakti pada ibu bapa kan, ya, mengingat ibu bapa kita, pertama kita ikutlah ketaatan mak ayah kita tu, ya. Kita jadilah manusia yang bersyukur, maka tuahnya tu, barakahnya tu, kesan manfaatnya tu akan dapatlah pada ibu bapa kita. Jadi telah ditunjukkan begitu cantik sekali ya oleh Nabi Sulaiman alaihi salam bagaimana dalam doa ya baginda Nabi Sulaiman ini disebut doa itu dengan mengingat bahawa Allah juga memberikan nikmat yang sangat besar kepada ayahandanya, kepada ibu bapanya ya, dan demikianlah doa yang sangat hebat yang sepatutnya kita ya hafaz doa ni. Kalau tak hafal yang surah An-Naml pun yang surah Al-Ahqaf ayat 15. Baik, nanti saya akan tulis doa ni dan kita akan share dengan sahabat-sahabat kita semua insya-Allah. InsyaAllah. Lepas tu kan Ustazah Asni, dalam surah, sekejap surah apa ada surah Sad. Dalam surah Sad. Dalam surah Sad ada juga diceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dalam surah Sad. Ada satu ni cerita-cerita lah kan ya. Adalah satu hari dulu kan nak bahasakan diri tu payah juga ya. Iyalah. Jadi waktu tu Ustazah buat tadabbur surah Sad. Jadi bacalah ya Allah hebatnya nikmat Allah bagi pada Nabi Daud. Nabi Daud ni Allah puji dia sebagai Awwab, iaitu orang yang memang jiwa raga dia kembali kepada Allah, orang yang mudah minta ampun pada Allah, jiwa dia jiwa taubat. Padahal Allah bagikan kepada dia, Masya Allah, Tabarakallahu Ahsanul Khaliqin, Allah bagi kepada dia ilmu, kekuatan, kekuasaan, suaranya pula aduh ya Allah sedapnya suara. Mungkin maknanya kalau kita kata suara sedap macam buluh perindu pun tak dapat nak menggambarkan lagi hebat dan sedap lunaknya suara Nabi Daud. Sehingga kan Nabi Daud ketika mana bertasbih, ya, bertasbih memuji Allah, kalaulah air yang ada air kat sekitar tu, air tu boleh terhenti mendengar tasbih yang Nabi Daud alunkan, yang Nabi Daud persembahkan kepada Allah. Ya, Subhanallah. Masya Allah, Nabi Daud bila bertasbih boleh bawa sekali gunung ganang, bukit buka untuk ikut bertasbih dengan Nabi Daud. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tapi Nabi Daud hamba yang tunduk kepada Allah, jiwanya jiwa yang tawaduk, jiwa yang bertaubat. Cuba bayangkan kadang-kadang kita kan, baru Allah tundukkan kat kita, kita baru jadi pengurusi ialah AJK adalah 5 orang. Ui, sombong akan main lagi. Tundukkan bukan menundukkan bukit bukau, bukan menundukkan gunung ganang. Gunung ganang. 5 orang ya AJK bawah kita tu. Ya, yalah ketua lorong. Ya, belagak akan main lagi kan. Ya. Allah baru uji kita sikit ya. Follower ada lampak belas orang. Itu pun orang. Contohlah. Ya, semua ni untuk kita ni Ustazah Asni kan. Untuk kita. Betul. Kita. Ya kan, jangan sampai kita hidup mengajar follower ke apa kan ya. Betul. Tengok mana Allah uji. Ya, jangan bandinglah dengan bayangkan apa yang berlaku pada Nabi Daud tadi kan. Nak bandingkan apa? Follower Nabi Daud ni burung-burung. Follower Nabi Daud ni semua benda, sungai, air, bukit, bintang. Tapi subhanallah, Nabi Daud menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Segala puji-pujian dikembalikan kepada Allah. Bukan suruh apa ni, pengikut memuji dia semata-mata, tak. Kepada Allah, kepada Allah. Allah. Allah punya, Masya Allah, la quwata
Illa billah. Kalau Allah nak tarik, sekelip mata. Betul, Sebab tu kita Ustazah. cakap pada awal tadi apa dia? Kehendak Allah belaka. Allah boleh Betul. naikkan, Allah boleh jatuhkan. Allah boleh Mana Ustazah boleh cakap ganu pula kehendak Allah belaka semua? Allah belaka. Ha. Semua Allah belaka. Ustazah, mungkin ada yang tak perasan yang Nabi Daud alaihissalam ni ada kelebihan melenturkan, melembutkan besi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bahkan ada yang meriwayatkan bukannya melembutkan besi pakai api. Ya, maknanya Allah bagi tu satu kurniaan, satu kehebatan, boleh lentur-lentur macam tu pakai tangan. Oh, Iyalah. hebatnya. Betul. Tengoklah macam mana Allah memuji. Kena tengok surah Sad dari semula lah. Allah puji Nabi Daud. Ya. Kemudian pada satu ketika tengok dekatnya jiwa Nabi Daud dengan Allah kan. Pada satu ketika ada dua orang yang memanjat tembok mihrab Nabi Daud. Nabi Daud pun ada mihrab juga. Dia beribadah, berkhalwah kepada Allah, tiba-tiba tembok dipanjat oleh dua orang. Seketika itu Nabi Daud sampai terlintas ke hati dia. Terlintas apa? Apakah dua orang ni orang jahat yang nak bunuh aku? Sebab ketika itu memang ramai sangat para nabi dibunuh. Jadi ini konspirasi nak bunuh aku juga. Terlintas ke hati, tak cakap kat mulut pun, terlintas dekat hati. Tapi rupa-rupanya dua orang yang datang tu nak bertanya hukuman macam mana ni ya, nak bertanya pemutusan hukum lah, berlaku perselisihan di antara kedua-dua mereka. Ada yang meriwayatkan, ada ahli tafsir yang menyatakan ya bahawa kemudiannya Nabi Daud dalam ayat surah Sad tu cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Istighfar tu merujuk kepada apa? Kepada beberapa perkara. Antaranya adalah kerana lintasan sangkaan buruk yang berlaku dalam hati tadi, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Itu antara lain, ya, antara yang diberitahu pandangan para ulama terhadap istighfarnya Nabi Daud tu. Masya Allah. Aduh, ya Allah, langsung tak besar diri, langsung tak bengkak, tak ada lupa daratan. Semua mengajak manusia, malah diri mereka sendiri itu untuk apa? Makin taat, makin hebat hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu diturut pula lah ya sifat yang baik itu. Ketaatan tu nampak pula pada Nabi Sulaiman. Ustazah, kalau kita nak tanya, nak bagi tahu di manakah berlakunya peristiwa, maksudnya Nabi Daud ni di mana? Di mana Nabi Daud alaihissalam? Jawab sendiri soalan tu. Bagilah peluang tanya kau pula. Okey. Dari jawab sendiri ya Ustazah? Ya, sendiri. Baiklah, Nabi Daud alaihissalam berada di Palestin, di bumi Palestin, ya. Sebab kan Ustazah tadi cakap mereka zaman tu adalah zaman orang-orang yang nak bunuh para nabi. Betul. Pening apa sah telefon Ustazah macam ada gempa bumi. Memang nak masalahnya. Pusing-pusing bergorak-gorak pula lah. Okey, teruskan. Okey. Sampai mana tadi? Gomar bergorak telefon. Palestin. Palestin. Okey. Jadi zaman tu adalah zaman Nabi Daud, zaman mereka membunuh para nabi. Itulah orang-orang Yahudi, orang Israel yang mana mereka suka membunuh para nabi mereka. Sebab bagi dia orang kalau satu nabi dah mati, dah kena bunuh, nanti tak lama tu keluarlah nabi lain. Itulah cara kehidupan dia orang. Dan sekarang ni kalau kita nak ziarah makam Nabi Allah Daud, walaupun ada khilaf sama ada jasad ataupun tidak, masih ada di Palestin, dan mana sekarang ni makam itu dijaga dan dikawal oleh orang-orang Yahudi lah, orang-orang Israel. Tapi kita boleh pergi ziarah lah. Cuma Ustazah, pengalaman saya, kalau nak pergi ziarah tu, yang jaga orang Yahudi, orang lelaki yang nak masuk kena hormat. Pastinya kalau orang Islam datang tu dia tak pakai kopiah, dia kena tutup kepala, sama ada dengan cap, dengan topi ke, dengan apa-apa, ikat dengan scarf. Artinya kena tutup kepala, menghormati tempat yang makam yang mulia itulah. Itu di antara pengalaman yang kita boleh share semasa berada di Palestin. So Ustazah dah pergi? Ya. Sebenarnya pengalaman dapat pergi sekejap betul lah macam gempa bumi kat sini. Ya, sangat mendebarkan.
pengalaman dapat pergi Palestin tu memang Ya. pengalaman yang sangat macam pengalaman yang sangat berharga dan lain Sungguh. daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Dia mencetuskan satu semangat untuk belajar menyelongkar sejarah-sejarah para nabi dan rasul. Sungguh, Betul. sebab kita dibawa ke tempat-tempat kan, ke tempat-tempat yang tempat-tempat apa ni dia katalah tempat Nabi Ibrahim lah apa semua kan ya. Tapi maknanya yang menjaga, yang mengawal tu orang-orang Yahudi. Itu jadi tempat suci mereka pula. Kan? Betul. Jadi macam berobot pula dengan berobot Nabi pula kan ya dengan sejarah. Kita Betul. jelas amanah Rasul kan ya, kita beriman dengan semua-semua Rasul yang diturunkan oleh Allah ya. Seperti mana iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang Yahudi yang penuh kedengkian, tak dapat menerima pun Nabi kita Muhammad SAW ni. Jadi bila kita pergi tu kan, ya Allah, kita jadi macam betul-betul rasa, aku ni terlampau dangkal lah ilmu tentang apa? Tentang sejarah Betul. Nabi dan Rasul. Di mana Betul. para Nabi dan Rasul ni membawa risalah tauhid. Betul. Mungkin dari syariat memang betul lah dari segi syariat tu berbeza-beza, tapi risalah yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa itu adalah satu benda yang konsisten, iaitu apa dia? Tauhid, la ilaha illallah. Sungguh, jadi bila pergi tu kan ya Allah, melihat bagaimana dia, bila kita pergi Palestin ni kan Ustaz Asni, kita dapat melihat serampang dua mata, iaitu kita melihat masa silam dan kita melihat masa depan. Nyata sangat kat depan tu, nyata pada apa yang kita lihat sekeliling kita. Kenapa? Betul Ustazah. Kita katakan masa silam? Sebab tadi kita temui ya Allah, ini tempat dikatakan tempat Nabi Daud, tempat Nabi Ibrahim, tapi orang Yahudi ya sama pula dia menangis kat kubur tu kan ya. Dia betul. baca kitab juga kat tepi kubur makam tu kan. Kita pun jadi confused lah. Jadi dia macam kitab dia, kita macam kitab kita kan ya. Jadi ya Allah ya Tuhan, itu kita boleh kaitkan dengan apa? Itulah masa silam dulu. Dalam masa yang sama, itu juga adalah masa depan. Kenapa? Berapa banyak gambaran-gambaran hadis Nabi SAW yang kita lihat satu persatu berlaku di sana. Satu persatu. Maknanya betul-betul tu masa depan nak suruh kita berfikir apa dia? Fitnah akhir zaman. Ya, masa depan kita berfikir, ya Allah, kita ni kena betul-betul menghayati semangat yang ada pada Ashabul Kahfi. Jaga iman. Betul. Oh, fitnahnya besar. Kita bukan fitnah tempatan dan peringkat daerah, peringkat zon. Tak. Fitnah peringkat antarabangsa, peringkat dunia alami, peringkat global. Masya Betul, Allah. Musuh Allah tu bukan macam musuh kita Allah ya, jiran-jiran tu je lah ya. Dia buat grup, tak ada bawa kita sekali dalam grup WhatsApp tu. Dia bukan musuh macam tu. Ini musuh kedengkian, penuh dendam terhadap umat Islam. Tak tahu nak cakap lah Ustaz ni. Ya, betul. Macam, ya Allah ya Tuhan, syukur dapat pergi jenguk, dapat pergi lihat. Alhamdulillah. Tak tahu nak cakap, kita sampai rasa macam, dangkal ni ilmu kita terhadap benda-benda yang akan datang. Memang cari kitab sudah, cari balik kita kata sejarah. Betul Ustazah. Balik semula. Sebab apa? Sebab rasa macam ya Allah, ya Tuhan. Rasa luas jiwa raga kita bila kita tahu tentang sejarah masa silam dan gambaran-gambaran masa depan. Ustazah, mungkin Ustazah setuju dengan saya. Bumi Palestin bagus. Bumi Palestin adalah bumi yang mana kalau kita nak bagi tahu kita beriman dengan Rasul, dengan para Nabi, pergi Palestin, pergi sana dulu, pergi bumi Syam, baru kita dapat rasa wujudnya para Nabi. Memang wujud tu kita dah tahu dah. Tapi jatuh cinta dengan para Nabi. Nak sebut Nabi Daud tu rasa dekat. Nak sebut Nabi Sulaiman tu rasa dekat. Nak sebut Nabi Ibrahim tu rasa dekat. Kan? Nak sebut Nabi Musa, rasa dekat. Apatah lagi nak sebut Ustazah Hafizah Musa. Tak lawak Ustazah? Lawak lah. Lawak, okey. Ustazah, apa khabar Mak? Mak sihat? Alhamdulillah, Mak sihat. Mak Ustaz ni apa khabar? Alhamdulillah, Cik Kia sihat. Syukur. Sebenarnya kan, okeylah mencelah sikit ada satu kecemburuan dalam hati ni pada Ustazah Asni. Sebenarnya lah.
Cemburu tak mano pula tu. Bukan mana tu. Cemburu macam ni Asni. Sebab Ustazah Asni kita ni, dia dapat menjaga ibu dia, bawa mak duduk dengan dia, melayan mak untuk sama-sama ketawa dengan dia, menghiburkan mak dia order makanan dengan dia, tak nak order makanan, order minuman dengan dia, ya, mak dia nak minum jamu lah apalah semua dia kan. Sebenarnya Ustazah Asni setiap kali Ustazah Asni tunjukkan gambar dekat saya lah kan, Kean kan, tunjuk gambar. Hari ni buat ubi dengan cecah sambal. Omak Roma makan ni, tiba-tiba lah Omak nak makan ubi dengan sambal. Sebenarnya dalam kata apa, ya Allah ya Tuhan, entah-entah dengan jalan berbakti pada mak ayah ni lah Ustazah Asni dapat masuk syurga Firdaus. Amin ya Rab. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Lepas tu dah cemburu-cemburu tu kan, copet telefon mak kat kampung. Kita tak dapat nak balik PKP. Yelah, Alhamdulillah. Sampai kata, ya Allah, ajak mak duduk rumah kita pun mak tak nak kan. Ya, mak nak duduk dengan abah kat kampung, mak nak duduk. Yelah. Jadi bila Allah buka ruang tu, itu bukan satu benda yang kecil kan, bukan kebetulan, tapi Allah dah atur. Mak kamu akan duduk dengan kamu bahagiakanlah dia. Ya. Betul. Tak nak mata kasar, segala pulangan yang Allah akan berikan kepada seorang anak yang bahagiakan mak dia, tapi percayalah, yakinlah, Allah tak pernah sia-siakan. Amin ya Rabb. Dia terlalu hebat. Bahkan sampai terasa kok adalah kekurangan kita di mana-mana, kok adalah taksir kita dari sudut ibadah yang lain, tapi terlalu hebat. Ya, kalau mak kita dengan rasa yang terlampau bertuah, anaknya jaga dia, anak dia gaduh pun nak jaga dia, anak dia tak ada suruh pun orang lain ambil turn pula jaga dia, anak dia berok dia, sampai terfikir kalau nanti mak dalam keadaan gembira tongkat tangan kan, ya Allah kau ampunlah dosa anak dia ni, ya Allah. Amin. Rasanya terlalu mustajab lah Ustazah Asni. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah terimalah ini sebagai amal soleh. Dan yelah, bak kata Ustazah tu, ini bukan satu peluang yang kecil kan. Ini satu rezeki yang sangat besar. Sebab bila Ustazah cerita betapa rindunya Ustazah pada mak Ustazah nak balik macam mana nak menempuh PKP, nak cakap dengan polis, nak buat surat lah kan. Betapa macam-macam jalan kan, nak pergi pegawai, nak pergi jumpa polis lah, ya macam-macam lah kan, tapi takkanlah kita sampai nak menipu-nipu kan. Betul-betul. Tapi itulah Ustazah, itulah alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima ini sebagai amal baik lah. Allah pandanglah kita yang kata Ustazah tu mungkin ada kekurangan amal yang lain, mudah-mudahan Allah tampunglah dengan semua-semua perkara ni. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab itu Ustazah Asni, gomak lah contoh bab omak ni, gomak lah Ustazah ni. Betul-betul. Kesotihan je. Kan, tahu tak macam mana anti fikir? Anti fikir macam ni, ya Allah, dekat rumah Ustazah Asni tu ada rezeki besar. Asah besar rezeki. Asah lapang rezeki. Ada asah sebab apa? Dia ada kunci. Orang lain mungkin dapat rezeki tapi kunci tak ada. Ya. Jadi dapatlah banyak tu je lah dapatnya kan. Tapi bila Allah bagi mak kita, Allah bagi kita kesempatan berbakti dengan mak ayah kita, seolah-olah Allah bagi kunci. Kau nak pintu mana? Nak buka pintu rezeki mana? Nak minta tentang apa? InsyaAllah kunci ada. Ikhlaslah jaga mak tu baik-baik. Ikhlaslah jaga ayah kita baik-baik. Jadi alhamdulillah ya, tolong tanya khabar mak tadi pun baru lepas buat video call dengan mak kan. Lepas tu mak sempat mengirimkan ayam masak lomak cili api dengan lengkong. Lengkong saya tahu, orang lah takut tak tahu. Lengkong tu agak-agak. Agak kan. Lengkong agak-agak. Dia mak kira macam mana? Pandai dia pergi tu. Abah tu ada appointment dekat hospital Pusrawi. Mak tu tengok seorang ibu berfikir bahawa nanti dalam perjalanan tu tolong dropkan makanan-makanan tu dekat depan rumah anak-anak. Ya Allah. Okay.
Jadi kan memang kata, ya Allah mak, mulia hati mak. Padahal dia tahu anak boleh makan sadap. GrabFood datang tadi kan. Tapi tak sama dengan masakan mak. Mak bagi kita masakan tu macam satu mesej. Oh mak sayang amat kat kau ni. Oh mak kat kau ni. Ya, padan kita nak makan sadap-sadap mungkin kita boleh order. Tapi ni awak masak sebab dalam tu ada kasih sayang Jadi alhamdulillah masaklah agar-agar tu sampai ompek ancak. Masya Allah. Kan ya. Jadi anak-anak tu semua dapat lah benda tu alhamdulillah. Syukur dapat makan ayam masak lemak cili api. Jadi memang apa perasaan Ustazah makan lauk yang Mak kirim tu? Apa perasaan Ustazah masa tu? Kalau boleh nak minta supaya makan tapi tak habis-habis. Allahu Akbar. Macam mana bodoh sikit makannya habis. Mesti sedap gulai omak tu Ustazah. Cukup asam garam kunyit lado tu. Allah, sangat sedap, Masya Allah. Masya Allah. Jom kita sambung lagi ya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke-20 hingga 28 insya-Allah. Sebelum tu perlu kita jelaskan bahawa Nabi Sulaiman ni Allah bagi kepada Nabi Sulaiman kemampuan dapat memahami bahasa binatang. Ya, boleh bertanding mesyuarat dengan burung. Andal betul. Mana nak cari tu? Ahli mesyuarat. Kita ahli mesyuarat Kak Leha, Cik Kia kan, Kak Timah. Ini ahli mesyuarat kan siapa? Samut, burung. Kucing. Dahsyat. Tapi kalau saya rasa ada masalah lain ni sebab suara Ustazah memang hilang-hilang selain dengan ada macam gempa bumi kat situ. Oh ya ke? Sebenarnya ada hujan petir ya yang mungkin kita punya gangguan ni macam ada terganggu sikit. Gangguan macam ada terganggu Ustazah Gangguan macam ada terganggu gangguan. Baik. Jin-jin kan. Okey, nak suruh sambung Ustazah? Sambung ayat 20 sampai 28. Baca satu-satu lah. Gele-gele Gele-gele. Ya, Ustazah ni koma. Buat cerita sedih, gulai omak lah, apalah. Aduh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah, saya rasa elok Ustazah mulakan. Sebab kalau saya mulakan, pitching I tinggi. Okey, boleh. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqadat الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Ustazah teruskan Ustazah, baca 2-3 ayat lagi Ustazah. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Tafsir? Ana baca tafsir. Allah, kan sedap macam tu baca lembut ya. Merayu-rayu ya dongai. Dan dia memeriksa burung-burung yang lalu. Dia memeriksa burung-burung. Bukan burung-burung yang lalu Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau aku sembelih ia kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak dan dengan membawa suatu berita yang meyakinkan. Baik, jadi dalam maksud ayat ni, Nabi Sulaiman mencari burung hudhud
Sebab di antara tentera-tentera Nabi Sulaiman ni adalah burung hudhud tadi. Dia burung hudhud ni kerap kali digunakan oleh Nabi Sulaiman juga adalah untuk mencari tanah mana yang ada air. Sebab burung hudhud ni dia akan patuk-patuk tanah tu. Jadi dia tahu, dia akan bagi tahu tanah ni yang ada air, tanah ni yang subur. Jadi buat meeting lah. Mungkin ini tak tahulah ni mesyuarat alam sekitar ke apa kan ya. Jadi bila mesyuarat Nabi Sulaiman ni dengan ahli-ahli mesyuarat, tentera-tenteranya, ia nak dapat berita-berita, tapi didapati burung hudhud ni tak ada. Jadi Nabi Sulaiman ni heran dan berkata, kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Padahal yang berlaku ialah Allah belum izinkan untuk burung hudhud itu hadir. Jadi gaya bicara Nabi Sulaiman, ma lil hudhuda la arah, ataupun mali araka kathiba, ya, gaya cakap Nabi Sulaiman ni maknanya mana ya burung hudhud ni tak ada. Dan lagi satu ada disebutkan dalam kitab tafsir ya, bahawa burung hudhud ni di antara burung yang sebagai tentera kepada Nabi Sulaiman ni, yang ketika mana berbicara, burung hudhud ni berbicara dengan lemah lembut. Dia pandai ambil hati. Ya, jadi dia pandai mengawal keadaan tu supaya tak kena marah ya. Itu di antara kelebihan dan keistimewaan burung hudhud tadi. Jadi Ustazah, sekarang ni hudhud ni burung tu macam mana roman dia tu? Tak tahulah macam mana roman dia kan. Tapi maknanya dia ada apa? Dia panggil paruh ya? Paruh yang tajam. Ini paruh Ustazah, yang susungut tu lain. Susungut Ustazah tahu tak? Susungut? Burung ada susungut ke? Tak ada. Mana tak burung ni? Mana burung ada susungut? Saja je nak test kau. Apa itu? Kan, jadi burung hudhud ni sebenarnya dia gaib ni sekejap je. Kemudian yang bagi tahu yang tadi itulah. Ya, kita dah sampai belum ayat tu. Yang Nabi burung hudhud mengatakan bahawa sebenarnya dia telah berjumpa, tadi tu dia telah pergi pergi sampai membawa berita daripada negeri Sabak. Sampai ayat 22. Jadi dekat ayat 23 sambungan dia, sesungguhnya aku telah menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan wanita itu dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Siapa wanita? Balqis. Ratu Balqis. Siapa nama Ratu Balqis ni? Binti apa nama? Balqis binti? Tak tahu pula Ustazah, janganlah tanya soalan spot-spot macam tu saja. Apa kata Ustazah jawab soalan tu? Ya boleh, insya-Allah, sebab jumpa dalam kitab ni. Okey, apa nama abah Nama Balqis, namanya Bilqis binti Syarahil. Yang mana bapa Balqis tu sendiri adalah seorang raja yang hebat. Diberikan kenikmatan dunia yang sangat banyak, diberikan kekayaan, kerajaan, kemegahan dan tentera yang dipersenjatai dengan peralatan tempur dan macam-macam. Bahkan nak beritahu kayanya Balqis ni, Ratu Balqis ni ada singgasana yang sangat besar, dihiasi dengan emas, dan kemudian tempat duduk dia tu pula ada mutiara-mutiara yang dia boleh duduk di atas emas dan mutiara tersebut. Jadi memang terlampau hebat. Contoh ya, sejarah mengatakan singgasana Balqis ni dalam istana yang sangat besar, dibangunkan dengan bangunan yang berkilau, menjulang tinggi dan sangat kuat. Di dalamnya terdapat 300 jendela di arah timur dan barat. Ustazah, angkat sikit buku tu. Tengok tafsir sikit. Nanti tengok tuan-tuan sekalian boleh tengok buku yang macam Ustazah Hafizah baca ni. Tapi dia cakap Arab lah. Istana tersebut sengaja dibina sedemikian rupa agar setiap hari dapat masuk sinar matahari dari satu jendela dan keluar pula daripada jendela yang sejajar dengannya, di mana mereka sujud padanya pada waktu pagi dan pada waktu petang, sebab penduduk di sana menyembah matahari.
Okey. Tengok matahari tu cahaya yang masuk dan kemudian cahaya keluar pula kat tingkap depan tu pula kan contoh Sebab Maksud apa? dia memantul-mantul lah tu, reflection. Sebab mereka ini adalah kaum yang menyembah matahari. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan yang jelek hingga mereka melihat sesuatu yang jelek itu sebagai sangat baik. Maknanya Masya Allah. itu ya yang Ratu Balqis ni ketika itu memanglah satu gambaran bahawa satu kerajaan yang tidak beriman kepada Allah sebaliknya menyembah matahari. Matahari. Kita nak ulas kan, cerita pasal nikmat-nikmat yang Allah bagi. Tengok dalam gambaran dalam ayat yang kita baca ni Allah gambarkan Allah bagi nikmat macam-macam pada Nabi Sulaiman dan kemudian Allah bagi nikmat juga macam-macam pada Ratu Balqis dan juga ayahanda dia sebelum ni. Ni semua cerita anak ada ayah ni. Betul, betul. Ada Nabi Daud. Ratu Balqis bapaknya pun sama. Kerajaannya besar. Ya, kemewahan. Siapakah nama bapak dia tadi? Syarahil. Syarahil. Aku dah tutup lupa lah dah. Ya. Tapi kita tengok kesan daripada pemberian Allah tu berbeza pada kedua-dua golongan tadi. Ya, kalau Balqis jadi kufur kan, jadi menyembah matahari, tak kenal Allah, jauh sekali nama nak mentauhidkan Allah. Ya, berbanding dengan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Ustazah Asni, tadi kan masa kita cakap yang tadi kat tengah-tengah tu sebenarnya ada poin nak cakap yang merujuk pada surah Sad tu. Kan masa buat tadabbur surah Sad tu kan baca kan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terasa sangat terdetik kat hati ni kan. Ya Allah ya Tuhan, Allah ni kalau nak bagi nikmat dekat hamba-hambanya, bahkan kat kita sekalipun, bila-bila je Allah boleh bagi. Betul. Bila-bila je Allah. Tapi kenapa Allah bagi dengan kadar, dengan sukatan yang tertentu untuk setiap hamba-hambanya? Kerana Allah sangat menyayangi dan Allah maha mengetahui kemampuan hamba-hambanya ya untuk berhadapan, untuk hidup dengan nikmat-nikmat yang besar tu. Masya Allah. Baru Allah bagi sikit jadi macam mana? Kan? Jadi sampai terfikir macam ni tahu Zaz ni. Jadilah orang baik. Buatlah baik. Sebab apa? Terlampau luas nikmat, rahmat yang Allah akan bagi kat kita. Yang sampaikan kita ni kan, kalau kita buat baik, kita pun sampai tak terfikir kan sebesar mana nikmat yang Allah akan bagi kat kita. Tak payahlah kita ragu-ragu. Buatlah baik. Betul. Itulah Ustazah. Macam kita semua kena rasa positif kan. Yang mana manusia ni kan buat salah. Orang baik ni bukan berartinya daripada dulu dia tak buat salah. Orang baik artinya adalah orang yang pernah berdosa tapi dia bertaubat. Itu juga adalah orang-orang yang baik. Sebab takut macam ada orang jadi macam dia rasa down. Dia kata aku ni bukan orang baik. Macam mana aku nak buat baik, nak jadi orang baik. Aku pernah buat dosa besar contohnya kan. Jadi motivasi untuk kita semua nak jadi orang baik tak semestinya kita baik daripada dulu. Orang baik juga adalah orang yang pernah berdosa, pernah buat salah tapi dia bertaubat dan nak jadi lebih baik daripada semalam. Betul tak Ustazah? Betul Zaz ni. Sebab itu kita kena kenal Allah, menghayati nama-nama, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tu. Sebab macam ni, kalau kita rasa macam macam feras lah, kecewa lah kan, kita ni dah pernah buat dosa, tak dapat nak baik Zaz ni dah kan. Contoh macam tu kan, ada orang yang cakap macam tu. Sebenarnya apa yang kita punya pandangan ni, perspektif kita ni sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana dan apakah penghayatan iman kita terhadap nama Allah dan sifat Allah. Allah yang Maha Pengampun. Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Pengampunnya Allah ni bukan Masya Allah, Al-Afu. Ini gambar apa? Kaabah ya? Masjid. Ni buat sendiri ni, lukis. Yo. Ayo. Ini sebab Ustazah sebut Maha Pengampun tadi kan. Ini sempena Ramadan Ustazah, Allah yang Maha Al-Afun. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masya Allah. Okey. Kita Allah tu kan, Allah tu Maha Pengampun, Maha Ghafurur Rahim, ya, Afuun Karim kan. Allah itu sifat Allah. Tapi kalau kita rasa macam dosa kita banyak ni, payah nak jadi baik. Sebenarnya
Di sebalik tu apa dia? Kita tak memahami betapa luasnya rahmat dan keampunan Allah. Sebab tu kita kena tengok ayat Quran dan hadis Nabi. Ya, bila disebut dalam hadis Nabi kan, kamu datang dalam keadaan dosa kamu seluas mana, sebanyak mana, setinggi gunung. Kan ya? Tapi bila kamu jujur, ikhlas, sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, semua tu Allah buat macam tak nampak dah dosa-dosa yang sebanyak-banyak tu. Yes. Betul. Dah diangkat, dah dibersihkan. Dalam hadis yang lain ada Nabi sebut seorang hamba yang datang minta ampun kepada Allah, lepas tu buat dosa lagi. Datang lagi minta ampun, buat dosa lagi. Datang lagi minta ampun, buat dosa balik. Betul. Lalu ditanya, kan agak-agak lepas tu dia datang lagi minta ampun, Allah ampunkan tak? Kemudian Nabi yang menjelaskan, Allah itu sentiasa mengampunkan selama mana kamu tak jemu minta ampun dengan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, maha baik. Kita tahu kan, kita rasa kita lalai, kita lemah, ya, datanglah kepada Allah. Dan apatah lagi Ustaz Asni yang kita hari ni hari Khamis, esok ni insya-Allah Ramadan kan? Malam ni start Ramadan kan insya-Allah. Ya, jadi bayangkan seruan panggilan kita untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur, kita diciptakan oleh Allah. Ya, kita adalah hamba Allah dan Allah itu Maha Pengampun. Kita adalah hamba Allah dan Allah itu yang menguruskan segala-gala keperluan hidup kita zahir dan batin. Masya Allah. Allah dan Allah yang kursuskan kita, beri keperluan kita sampai kita dapat masuk syurga. Setiap tahun masuk kursus Ramadan ni, latihan Ramadan, penyucian Ramadan. Ustazah, pujuk sikit, ada orang-orang yang dapat pergi Mekah sepatutnya Ramadan ni tapi tak dapat pergi. Pujuk sikit hati-hati mereka yang nak tengok Kaabah, nak takwaf Kaabah. Ustazah, di antaranya ni lah orang ni, sepatutnya saya akan sebulan berada di Tanah Suci tapi Allah tak izin kali ni. Ustazah, pujuklah sikit hati-hati. Bukan saya je, ada juga orang-orang lain yang sepatutnya dijadualkan umrah. Ustazah, kenapa? Ada pelajar kat depan ni. Oh iya ke? Ashraf. Oh iya ke? Sampai mana ayat tadi? Ustazah pujuklah sikit orang-orang yang nak melihat Kaabah kan. Ada yang dijadualkan pergi tapi tak dapat pergi. Okey, tak apa. Pertama sekali sebelum nak pujuk tu tolong tunjukkan belakang tu nampak macam ada Kaabah. Ya. Angkat je. Masya Allah. Ini buat sendiri Ustaz ni? Ya Ustazah. Saya tu kan Ustazah sebut ayat Quran dia banner daripada binaan-binaan. Tosin, Yasin, Tosin, Mim. Saya pun sebenarnya buat ni sebenarnya saya adalah research pada apa yang Ustazah cakap tu. Yang mana kita nak membanner sesuatu, dia kena ada basic dia kena ada asas dia, kena ada foundation dia. Dan saya cuba untuk membanner Kaabah lah. Itu Hajar Aswad dia. Masya Allah, Masya Allah. Ini buat dengan apa ni? Yang ni saya pakai kotak, pakai board, lepas tu kita gam dan kita cubalah colourkan. Yang ni ada pancur emas Ustazah, cuba cerita sikit. Mungkin ada yang tak buat. Berapa lama buat? Ashraf tanya. Ya. Yang ni buat ambil masa Ustazah. Kalau sepenuh masa tak masak kan 3 hari baru siap Ustazah. Masya Allah. Nampak kecil tapi yang ini ke yang Ustazah cakap, Ustazah ada Kaabah kocik. Lepas tu setiap hari main dengan Nomak, main tawaf Kaabah pakai jari. Yang ni ke? Ya, ni lah dia. Akhirnya. Ya Allah. Tahu tak? Sampaikan apa ni? Ustazah bayangkan tau macam mana Kaabah yang Ustaz Asni cakap, lepas tu main-main gurau-gurau dengan mak pula dengan jari macam ni kan. Macam ni. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah. Riang lah mak kan? Riang dah. Tapi betul lah dia tawaf tu betul. Saya cakap daripada mana mulanya tawaf. Ni kat batunya ajar sewatnya pusing tersenyap, jangan salah pusing pula. Jadi Ustazah mungkin boleh cerita sikit yang manakah tempat-tempat mustajab berdoa ketika kita di Kaabah? Okey, kat situ daripada batu tu Busy ada orang telefon. Okey itu multazam tu. Daripada batu ni
Hajat Aswad ni hujung. Sampai ke sana. Itu ini adalah tempat ni Multazam. Ya. Namanya Multazam. Ya, depan pintu Kaabah tu kan. Tapi yalah, kalau semua nak berabut kat situ kan, tak muat lah. Jadi benda tu lebih luas lagi lah tempat mustajab. Betul. Okey, tadi tanya kan macam mana rasa macam yalah sedih lah tak dapat pergi umrah, tak dapat pergi Mekah. Betul. Sebenarnya macam ni Masya Allah. Ngadu amik lah dia. Menyik nyuruk. Nyuruk macam tu. Ya. Okey. Bagi seseorang kan yang rasa macam best nak pergi umrah apa semua. Tapi kan dalam hidup ni kan sebenarnya kita menerima apa yang Allah tentukan tu dengan lapang-lapang hati je. Sebab betul. Allah baik. Contoh yang ni sama juga. Dulu kan misalnya rasa nak pergi umrah Ramadan. Lepas tu minta izin lah dengan suami kan. Tolong bagilah kebenaran. Tapi tak nak lah bawa ustaz. Nak pergi dengan kawan. Ya, supaya kan ya. Jadi nak pergi dengan kawan lah. Alhamdulillah ustaz bagi kan. Masa tu keindahan lah. Ya Allah bestnya dapat tarawih. Lepas tu malam-malam tak payah balik hotel, tidur kat masjid lah, beribadah lah segala macam. Memang seronok sangat. Tapi Allah mentakdirkan ya, sampai saja dekat Mekah tu hanya sekali umrah yang boleh buat dan rasa sekali 2 kali dapat pergi masjid. Sebab apa? Salah seorang daripada kami ni sakit sampai kena operate dekat sana. Masya Allah. Jadi macam mana? Berulang lah ke hospital. Berulang hotel. Dengar kat ujung-ujung telinga je orang solat tarawih. Masya Allah. Allah uji. Memang ibarat kata 2 minggu poin tu kan. Kau main lagi dengan ustaz sebelum ni. Bang nak beribadah ni, nak itu, nak ini kan. Tapi Allah takdirkan ini ibadah cara lain. Apa dia? Menyantuni orang sakit. Yang sakit ibadah cara lain. Apa dia? Bersabar dengan kesakitan. Sekali tu. Ya, jadi maknanya ya Tuhan, ini rupanya yang Engkau tentukan. Rupanya tertulis macam ni. InsyaAllah niat kita tu dah dapat dah. Tapi Allah lebih baik untuk kita. Supaya kita belajar, kita tahu bahawa ibadah ni tak semestinya kita buat dalam Masjidil Haram saja. Tak semestinya di pekarangan Kaabah saja. Ya, kerana Allah tu terlampau luas. Di mana-mana pun kalau kita nak jadi hamba Allah yang baik, kita boleh. Masya Allah. Allah yang baik. Lagi satu Ustazah, ni besok Ramadan. Ada di antara wanita-wanita yang menangis. Kenapa menangis? Kenapa? Dia menangis sebab dia kata besok tak Ramadan, hari ni dia period. Ustazah pujuk sikit. Sodeh lah, dia kata dia nak puasa, dia tak dapat nak ibadah. Ustazah pujuk sikit orang macam ni Ustazah. Yelah, mungkin lah kalau ada rasa kesedihan sikit tu, itu macam biasalah kan ya. Itu lah ya. Tapi kalau bergerio pula sodeh pula kono kan. Tapi kan puasa tu akan diganti. Dan nak mengingati Allah untuk buat baik menghidupkan Ramadan, macam-macam yang kita boleh buat ya. Betul Ustazah. Kita mudahkan urusan ahli keluarga kita untuk beribadah. Itu pun dah kepada kita. Ya. Betul. Lagi satu Ustazah. Mungkin saya boleh tambah sikit. Saya kata dia orang boleh buat ibadah lain. Dia orang lupa orang yang tak puasa juga adalah ibadah. Sebab bila Allah perintah puasalah kamu, maka dia pun puasa. Kita pun puasa. Itu ibadah, itu perintah Allah. Dan bila Allah cakap, hey, orang haid jangan puasa, haram. Baik Allah, saya taat Allah, saya tak puasa sebab Allah tak bagi puasa. Itu juga adalah ketaatan. So asal dia makan, dia dapat pahala. Tapi janganlah makan berio kan Ustazah kan. Artinya dia tak puasa sebab itu perintah Allah. Allah haramkan orang yang haid itu berpuasa. Maka itu perintah Allah. Janganlah puasa. Ya, betul. Ya, sebenarnya kita nak kena faham je konsep Islam ni dengan luas, dengan betul. Jadi insya-Allah senang hati je, senang hati. Kan? Kita ni dah sampai ke penghujung lah ya, ke penghujung program kita kan. Jadi kita dah mula nak buat kesimpulan daripada betul-betul kita tadabbur tadi kan.
Jadi satu perkara lagi yang penting juga, kita bila melihat pada cerita-cerita Nabi Sulaiman, Nabi Daud tadi, antara perkara yang kita boleh tanam ataupun boleh ambil perhatian juga adalah kita hidup ni tak payah nak dengki-dengki kat orang. Betul. Sebab Allah dah tentukan pembahagian dengan ilmu Allah yang maha bijaksana. Kita memanglah kadang kita nampak, ya Allah hebat semua Allah longgok angkat dia, semua Allah baik kat dia, tapi kita tak duduk tempat dia. Dia nak menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah tu, dia kena struggle, dia mujahadah dengan nafsu, dengan bisikan syaitan. Ya, sebab kadang-kadang diuji dengan nikmat ni lebih mudah larut daripada diuji dengan kesusahan. Ya, jadi tak ada apa pun. Kalau kita nampak orang sana lebih ke apa benda, kita selalu yakin ini pembahagian Allah. Ya, dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hamba dia. Lapang hati. Ya, sebab itu ada doa yang maksurat tu kan, itu memang kena baca selalu-selalu tu. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakasyukr. Apa saja yang aku berpagi-pagian dengan nikmat, sama ada untuk aku ataupun untuk orang lain, faminka wahdaka la syarika lak, semua daripada engkau ya Allah, yang tidak ada satu lagi Ustazah, tadi kita bincang tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Kita cerita pasal betapa hebatnya Nabi Daud boleh melentur besi, suaranya yang merdu, air yang lalu pun terhenti. Dan satu perkara yang kita kena tahu juga, sehebat mana pun para rasul tidak mampu untuk menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni Nabi kita Muhammad Rasulullah. Masya-Allah. Dan Nabi adalah, kalau kata Nabi Daud tu suaranya merdu, tidak mampu menandingi merdunya suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Yusuf alaihissalam ada wajah yang indah, tidak mampu menandingi keindahan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu sebab kita belajar kisah Nabi ya Ustazah ya. Tapi mungkin tidaklah di-highlightkan sangat pada Nabi kita Muhammad SAW dari sudut-sudut tadi tu. Kenapa? Bukan kerana kekurangan dia tu, tak langsung ya, bahkan sangat hebat. Tetapi kerana terlalu hebatnya dari sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya-Allah. Elemen-elemen yang lain tu pun tak dapat nak mengatasi cantiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, lunaknya akhlak budi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluqin azim. Sama-sama kita selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lukisan kat belakang tu nampak? Ya. Itu adalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi SAW. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi, ya, dan wasallimu taslima. Ya, jadi sama-sama kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi satu ucapan dulu Ustaz Asni pada penghujung ni sebelum kita tutup. Ramadan Karim, dan bila Ramadan jumpa ahli keluarga kita sebutkan, nyatakan kegembiraan Ramadan Karim. Anak saya tengah pasang lampu kelip-kelip kat bawah. Kita nak meraihkan kedatangan Ramadan, nak tunjuk, kita nak syiar betapa gembiranya kita kedatangan Ramadan ni sampai. Saya pernah ingat Ustazah ceramah bersama saya di Seri Menanti. Ustazah cakap, komeh rumah tu nak puasa, kain baju berlonggok, sumbek dalam bilik. Sebab ada tetamu VIP nak datang. Jadi komeh rumah tu. Jadi tetamu kita ni Ramadan nak datang, hiasi rumah, zahirkan tunjukkan gembira kita dengan kedatangan Ramadan. Ramadan Karim. Allahu Akram. Betul. Dan Ramadan tu bukan sekadar datang kat rumah kita, tapi dia boleh jadi tetamu yang masuk sampai menerjah ke dalam hati kita. Jadi Masya Allah, ayat Ustazah syahdu sampai menerjah ke hati saya. Jadi kamulah bersihkan rumah, sama-sama kita bersihkan hati kita dengan jalan istighfar, dengan jalan taubat. Sebab kat situlah nak terbenanya, nak terbangunnya nilai tauhid, kasih kepada Allah kan ya. Rindu nak bertemu Allah, nilai ketaatan. Betul. Masya Allah. Satu yang saya kagum dengan Ustazah punya bahasa Melayu pun sudah campur Arab.
kita punya nilai tauhid, berkorban. Tauhid kita kepada Allah. Itu kesan Quran yang ada pada Ustazah. Masya Allah. Okey. Jadi kan semua sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita ni, terima kasih banyak-banyak. Ya, kami cuma membawa kita untuk latihan bagaimana tilawah, bagaimana tadabbur. Tak pernah kenyang. Maksud dia apa? Memang kita nak sentiasa tadabbur Quran, nak sentiasa tilawah Quran. Jadi sempena kedatangan bulan Ramadan ni, marilah kita saling sama-sama ikhlas mendoakan sesama kita dengan segala nilai kebaikan macam mana kita nak. Amin. Macam itulah kita mohon agar Allah kurniakan juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat kita dan masyarakat kita yang lain. Jadi Masya Allah. anak ungkap lah ya kat petang ni, ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami, ya angkatlah darjat ya Allah. Amin. Terlampau banyak kelemahan, terlampau banyak Amin. sebab Amin. kami berjuang berlawan dengan hawa nafsu kami. Kasihani Amin. ya Allah, kasihanilah Amin. Allah. Kami terlampau lemah, kuatkanlah kami. Kami hina, muliakanlah kami. Kami sakit zahir batin ya Allah, maka sembuhkanlah kami. Ya, kami Amin. maka alimkanlah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah antara Ramadan yang terbaik dari sudut pengisian kami, puasa kami, qiyamul lail kami, qiraat dan tadabbur Quran kami, akhlak kami ya Allah. Ya Allah, redhalah kepada kami ya Allah, pandanglah kami dengan ainur rahmah. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini jalan taubat kepada kami. Jadikanlah sisa hidup kami ini ya Allah jalan maghfirah untuk kami. Jadikanlah sisa ya Allah jalan kebajikan, ya jalan amal saleh kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, cintailah kami ya Allah dan kurniakanlah kami cinta kepada kamu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau himpunkan kami akhirat kelak seperti mana Engkau himpunkan kami pada hari ini, namun akhirat kelak Engkau himpunkan kami dalam syurga Firdaus bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri baginda dan zuriat keturunan baginda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau jagalah ibu dan ayah anda Ustazah yang tak berapa sihat di kampungnya. Sesungguhnya kami titipkan ibu dan ayah mereka yang terpisah bersama anak-anak dalam keadaan PKP ini di dalam penjagaan dan pengawasan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sahabat-sahabat semua, ini Ustazah nak minta tolong ya, nak minta berhajatlah dengan semua. Tolong doakan salah seorang daripada anggota keluarga Ustazah, salah seorang daripada kakak Ustazah, ya Allah sedang uji dengan penyakit yang berat. Jadi mohon doakan agar Allah berikan kesembuhan, Allah berikan Allah berikan rasa redha dalam diri dia. Amin, amin. Amin. Hidupnya dengan rahmat, dengan para malaikat yang bersama dia, ya. Amin, amin. Allah tolong sangat para muslimin muslimat, doakan kakak Ustazah tersebut. Allah berikan segala yang terbaik untuknya di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Amin ya Rabb. Amin, amin ya Rabb. InsyaAllah. Ya, terima kasih kepada Fatih Team yang memudahkan program kita pada hari ini. Ya, syukur kita kepada Allah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi masak dah ke? Bye. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.
Panasnya taubah, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu.